Rakan tugas Fahmi Izzuddin sudah bersedia dengan data-datanya. Kita akan cantumkan dan juga Dr. Sharifah dan juga yang lain boleh juga komen. Fahmi, bantu kami untuk faham realitinya calon wanita mengambil baton yang dihulurkan oleh Dr. Sharifah sebentar tadi. Ya, baik Najib dan Nabila, selamat pagi kepada anda berdua. Ini gabungan yang jarang-jarang berlaku. Saya pun teruja untuk selit sedikit untuk membawakan perkembangan di mana saya ingin berkongsikan dapatan kajian mengenai Indeks Global Jurang Wanita 2023 dahulu yang kami cerap daripada World Economic Forum WEF. Ini data terkini 2023. Kalau kita lihat di sini, saya ingin mulakan dulu dengan Indeks Global Jurang Jantina 2023. Kalau kamera boleh zoom in sedikit untuk kita lihat antara 5 terbaik dalam dunia, di mana Iceland menduduki ranking pertama, diikuti Norway, Finland, New Zealand dan Sweden. Dan kalau kita tengok jumlah skor Iceland itu sendiri 0.912 dalam Indeks Global Jurang Jantina. Dan juga apa kedudukan Malaysia? Malaysia pada tahun 2022 mencatatkan kedudukan 103 pada tahun 2022 dengan 0.681 skor, manakala pada tahun 2023 turun sedikit kepada 102 dengan 0.682 skor. Baik, Indeks Jurang Jantina ini juga ingin kami bawakan dari segi konteks penguasaan politik berdasarkan jantina. Kalau Malaysia berada di ranking 123 pada tahun sebelum 2022, dan pada tahun 2023 meningkat sedikit dengan jumlah 122 rankingnya dengan jumlah skor 0.98 skor. Baik. Untuk ASEAN itu sendiri, kalau dalam kajian yang dilakukan oleh WEF itu memperlihatkan Filipina menduduki tangga pertama dalam kalangan negara ASEAN untuk jurang jantina globalnya secara keseluruhan dengan 0.791 skor, manakala Singapura di tangga kedua dan Laos di tangga ketiga. Dan Malaysia sebenarnya berada di tangga ke-10 ataupun 9, dua terbawah sebenarnya. Dan kalau ikutkan daripada pemahaman saya juga melihat kepada laporan sebelum, Malaysia tidak berganjak kalau dalam ranking ASEAN itu sendiri. Ini adalah Indeks Jurang Jantina Global kalau kita lihat kepada penguasaan politik. Dan kata orang, ironinya adalah Timor Leste mencatatkan kedudukan kedua sebenarnya dalam indeks penguasaan politik. Filipina masih lagi kekal di tempat pertama dan Singapura di tempat ketiga, manakala Indonesia di tempat keempat sekaligus meletakkan mereka di empat yang terbaik. Juga Vietnam di tangga yang kelima dan Malaysia berada di tangga ke-7 ataupun ke-8 lebih kurang dengan indeks skor 0.098 skor. Dan kita juga ingin melihat daripada sini, sebenarnya kalau kita bercakap dalam konteks politik Malaysia, semestinya ada satu sasaran yang diletakkan oleh pemain-pemain politik wanita dalam negara, di mana sasaran 30% calon untuk bertanding dan penglibatan mereka dalam politik. Saya juga ingin berkongsikan data peratusan calon wanita dalam pilihan raya kali ini. Berapa ramai calon wanita yang dipertaruhkan untuk bertanding di kerusi DUN. Kalau kita lihat, ini antara yang dapat saya garap di mana beberapa siri pilihan raya yang terdahulu pada PRU 14, peratusan calon wanita dalam pilihan raya mencatatkan 10.48%, PRU 15 yang lalu 13.4%, manakala yang paling tertinggi yang pernah dicatatkan adalah pada pilihan raya negeri Johor pada 2018, di mana 25%, kiranya hampir mencapai sasaran 30% itu. Walau bagaimanapun untuk PRN kali ini hanya 12% sahaja calon wanita dipertaruhkan. Baik, ini antara angka-angka secara umumnya, di mana kalau kita lihat bilangan calon keseluruhan adalah 572 dan jumlah kerusi yang dipertandingkan adalah 245 kerusi. Dan calon lelaki 501. Satu angka yang besar sebenarnya, seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik sebentar tadi. Dan calon wanita 71 sahaja. Ini yang menimbulkan persoalan. Bagaimana kalau kita lihat balik, 12% ini jauh dengan 30% sasaran itu sebenarnya. Baik. Dan kita ingin juga melihat penglibatan wanita sebagai calon Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN kali ini. Kalau kita lihat Pakatan Harapan 26 calon wanita, BN 12 calon wanita,
manakala Perikatan Nasional 19 calon wanita, Muda 10 calon wanita, PRM Parti Rakyat Malaysia 2 calon wanita dan PSM Parti Sosialis Malaysia 1 calon wanita dan Bebas 1 calon wanita. Ini angka secara keseluruhannya. Tapi kalau kita ingin mengira angka itu dari segmentasi parti-parti itu sendiri, sudah tentu Muda sebenarnya sudah mencapai 50%. Akan tetapi secara keseluruhannya penglibatan wanita dalam PRN kali ini mencatatkan 12%.